Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Saya Badrul Amin bin Nazri dari Kumpulan 10 yang dianggotai oleh Jannah, Anissa, Izzah dan Muhammad Azra'i. Kami akan membentangkan isu dan cabaran etika profesional dari bidang kedoktoran dan guaman. Untuk bahagian pengenalan, isu dan cabaran etika profesional dari bidang kedoktoran dan guaman ini merujuk kepada tingkah laku manusia yang boleh dilihat daripada lahiriah dan batiniah. Walaupun peraturan dan ketetapan telah ditetapkan, namun masih segelintir golongan masyarakat yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan untuk kepentingan diri sendiri. Antara objektif kami ialah untuk mengenal pasti isu dan cabaran di bidang kedoktoran dan guaman. Dan isu yang kedua ialah untuk mengetahui cara dan langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Jannah binti Muhammad Yudin. Hari ini saya ingin mengupas beberapa isu tentang etika profesional di bidang kedoktoran dan guaman. Ahli profesional seperti doktor, peguam, mereka berurusan dengan pelbagai pihak pada setiap hari. Tidak kira dengan siapa mereka berurusan, ianya mempunyai implikasi undang-undang yang luas. Namun begitu, dari semasa ke semasa, pelbagai jenayah kuala putih yang melibatkan ahli profesional ini menggambarkan perbuatan yang tidak beretika di kalangan ahli profesional. Contoh perbuatan yang tidak beretika di bidang kedoktoran ialah seperti melanggar peraturan, doktor yang lalai dalam melaksanakan tugas, doktor gigi palsu yang tidak bertauliah dan doktor yang tidak diiktiraf kelayakannya. Perbuatan-perbuatan tersebut telah memburukkan serta menconteng arang pada imej dan kredibiliti seorang doktor. Selain itu, isu yang ingin saya kupas tentang di bidang guaman ialah isu pecah amanah, rasuah dan penyelewengan. Sebagai contoh, isu pecah amanah bermaksud perbuatan yang mensia-siakan kepercayaan orang. Sebagai contoh, seorang peguam telah diamanahkan untuk menjaga atau memegang wang saham milik syarikat, tetapi peguam tersebut tidak beramanah dan menyeleweng wang tersebut untuk keuntungan dirinya sendiri. Secara keseluruhan, perbuatan-perbuatan ini boleh mengakibatkan runtuhnya sesuatu institusi sebuah negara itu, sama ada dari segi sosial, ekonomi dan politik, kerana ini melibatkan golongan profesional yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Oleh itu, kesimpulannya, perlu ada langkah mengatasi yang berkesan untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan jenayah kuala putih yang melibatkan ahli profesional ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Izzah Azwani binti Suhaimi dari kelas BTMI Seksyen 1, ingin menerangkan beberapa cabaran mengenai cabaran tentang etika profesional di bidang kedoktoran dan guaman. Kita bermula daripada cabaran di bidang kedoktoran. Cabaran yang pertama ialah persepsi. Persepsi ni dalam sesebuah pekerjaan, persepsi merupakan perkara yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat. Persepsi ini bukan sahaja masalah dalam bidang kedoktoran, malah banyak bidang. Oleh itu, sebagai contoh, dalam bidang kedoktoran ni, kes kematian yang terjadi di hospital maupun di tempat lain akan disalahkan oleh masyarakat terhadap doktor itu sendiri. Itu akan menjadi cabaran kepada doktor dalam bidang mereka untuk meneruskan pekerjaan. Cabaran yang kedua ialah rasuah.
Rasuah juga merupakan cabaran yang besar dalam bidang kedoktoran ini. Sebagai contoh, kita dapat lihat apabila seseorang tersebut ingin melepas tangan ataupun ingin mendapatkan bahawa mereka tu adalah betul dan betul-betul sakit, mereka akan memberikan rasuah kepada doktor tersebut untuk mendapatkan sijil sakit dan sebagainya. Ini akan menjadi cabaran kepada pihak doktor tersebut untuk memberikan ataupun tidak rasuah yang mereka hulurkan itu. Okey, selepas itu cabaran untuk bidang keguaman pula ialah berdepan dengan dilema. Berdepan dilema ini bermaksud apabila kerjaya yang dilakukan oleh seseorang peguam dicampur adukan oleh masyarakat sekeliling. Sebagai contoh, peguam mahkamah syariah tidak senang duduk apabila pihak tertentu campur tangan dalam keputusan yang dilakukan oleh pihak mahkamah tersebut. Apabila mereka membela orang yang tidak bersalah, mereka perlulah tahu bahawa peguam adalah orang yang meletakkan hak di mana selagi yang dituduh tidak dihukum salah, maka mereka boleh membelanya. Oleh itu, peguam akan berhadapan dengan cabaran dalam meneruskan pekerjaan. Dan akhir sekali, cabaran yang kedua untuk bidang peguam ialah rasuah. Rasuah ni mana-mana bidang pun akan menjadi cabaran terhadap pekerjaan tersebut. Dalam bidang peguam ini, rasuah seperti mereka ingin peguam tersebut membela mereka walaupun mereka itu bersalah, mereka akan memberikan rasuah untuk mendapatkan keadilan terhadap mereka. Itu akan menyebabkan kes rasuah dan akan menyebabkan cabaran juga dalam bidang peguam untuk meneruskan pekerjaan mereka untuk membela mana yang betul dan mana yang salah. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah langkah mengatasi. Pertama ialah mematuhi garis panduan. Misalnya, doktor gigi mempunyai garis panduan mereka yang tersendiri untuk mewujudkan suasana yang selesa bagi pesakit-pesakit berkenaan. Contohnya, doktor gigi perlu bersifat jujur dalam melakukan amanah, tidak menipu kepada pesakit seperti isu doktor gigi palsu yang semakin membimbangkan di kalangan masyarakat pada ketika ini. Pentingnya pengamal perubatan mematuhi garis panduan ini agar mereka dapat mengelak daripada berlakunya sebarang risiko atau kecemasan semasa menjalankan tugas. Kedua ialah memperketatkan undang-undang di Kementerian Kesihatan. Bagi isu tersebut, doktor gigi palsu akan dihadap ke mahkamah dan didenda sebanyak RM100,000 dan penjara 24 bulan jika didapati bersalah menjalankan aktiviti haram berkenaan. Hukuman ini menjadi simbol yang perlu dititikberatkan oleh semua masyarakat. Ketiga ialah pemantauan dari pihak berkuasa. Misalnya dalam bidang peguaman mempunyai pelbagai isu berkaitan etika. Antaranya ialah pecah amanah, rasuah dan penyelewengan atas dasar wang semata-mata. Oleh itu, pihak berkuasa seperti PDRM perlu sentiasa bersikap proaktif dalam menjalankan tugas mereka dan sentiasa memantau aktiviti-aktiviti berkenaan. Keempat ialah menghadkan kes bagi setiap peguam. Ada di antara peguam yang telah terbiasa dengan profesionnya sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka yang diamanahkan oleh klien. Peguam tersebut merasakan bahawa mereka dapat melaksanakan pelbagai isu dengan mudah tanpa menghiraukan individu atau peguam yang lain. Oleh itu, perkara ini tidak seharusnya berlaku kerana mereka perlu bersikap adil dalam melakukan tugas mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama yang dikurniakan adalah Muhammad Azra'i bin Abdul Aziz. Okey, melihat kepada pembentangan-pembentangan sebelum ini, apa yang kita dapat simpulkan adalah dalam bidang doktor dan peguam juga memerlukan etika dan peradaban. Kerana tanpanya, mereka akan melakukan kesilapan yang mereka sendiri tidak mengetahui mengapa. Okey, jadi harapan kami kepada doktor-doktor dan peguam di luar sana agar mereka perlu mengambil jalan yang mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh negara sendiri untuk mencapai apa yang mereka impikan. Dan okey, kerajaan perlu mengambil berat dan mengambil iktibar mengenai mengenai cabaran yang telah isu dan cabaran yang telah ada dalam bidang doktor dan peguam.
Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.